Assalamualaikum guys, welcome back. Ada sahabat-sahabat kita dekat sini yang tag aku video penjelasan dari seorang individu yang mengaku diri dia seorang ustazah dan memang dah beberapa kali dah viral. Satu benda yang aku tak faham, kalau kata korang tak iktiraf dia sebagai ahli agama, kenapa korang follow dia lagi? Aku tak faham bukan pasal apa, pasal kalau jenis aku tak setuju atau aku rasa individu tu dia macam tak berapa nak betul, aku akan terus block ataupun aku akan ignore setiap posting dia. Pada aku, itu cara macam mana kita nak kurangkan penyakit-penyakit media sosial dekat atas muka bumi ni. Oh, atas muka bumi ni gila skema. Tapi memandangkan korang dah tunjuk dekat aku rasa aku ada tanggungjawab untuk sebarkan kesedaran dan kefahaman supaya kita tak terikut benda yang tak betul. Dekat dalam video yang dikongsikan ni, makcik ni kongsi pandangan dia pasal ubat tahan sakit. Ini dia kata. Ada orang dia kata, oh bila sakit sikit, makan melawar, kita makan ubat tahan sakit, makan. Sehingga tubuh badan kita ini berdekat dengan kematian. Masa tu, mulut tidak boleh berbicara. Tetapi batu kita melambangkan, tercengangnya kita, kepakaran yang kita duduk, kepakaran hebat ni, dengan duit habis banyak, dengan kepakaran manusia, yang menyebabkan apa yang kamu masuk dalam tubuh kamu yang haram, yang meragukan, maka kamu sedang berhadapan sesuatu kepanasan yang amat dahsyat. Tapi tak boleh dibicarakan. Kenapa Allah dah kunci lidah kamu, kamu tidak mampu sehingga sendi-sendi kamu la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Hingga kamu tidak ada kemampuan untuk berbicara. Sesuatu benda yang haram ini daripada Rasulullah SAW. Diingatkan kepada umatnya. Sedikit benda, setitik benda yang haram dimasukkan dalam tubuh badan kamu, selama 40 hari amalan kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, doa kamu tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Kiranya Allah ambil nyawa kamu dalam tempoh itu, matinya kamu mati dalam keadaan hina, dalam melanggar hukum syariat Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam Islam Nabi ingatkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir caranya, orang Islam ada caranya. Apa-apa perubahan zaman, apapun yang mereka letakkan, apa-apa agenda sekalipun, Allah Ta'ala itulah menjaga manusia. Kecuali manusia itulah sendiri kembali semula kepada Allah. Sunnah Rasulullah SAW 100%, bukan 80%, bukan 10%, bukan 20%. Bukan boleh campur yang haram meragukan, campur di dalam kebenaran dengan kebatilan. Tidak akan ada penyembuhan. Satu benda pasal makcik ni, keterangan dia sebenarnya ada isi, tapi selalunya dia akan jatuh pada dua benda. Yang pertama, keterangan dia tak jelas dan tak lengkap yang buatkan orang salah faham. Yang kedua, penjelasan dia orang ambil lepas tu diputar belitkan sampaikan kenyataan tu lagilah ke laut. Memang betul, sekiranya kaum muslim ambil bahan-bahan terlarang dekat dalam badan, itu hukum dia haram dan dilaknat. Bahan-bahan tu sebagai contoh, arak, organ dalaman haiwan yang tak disembelih dengan betul ataupun diuruskan dengan betul, ataupun yang haram dimakan lepas tu dibuat dalam bentuk ubat. Selalu kita dengar macam apa, lemak oing-oing dan sebagainya. Benda ni termasuk juga penggunaan ubat dengan unsur-unsur tak halal dalam keadaan tak darurat. Tak darurat tu sebagai contoh, adanya ubat-ubatan lain yang kita boleh pakai yang mana ianya selamat dan halal, tapi kita pilih untuk dapatkan ubat yang diragui isi dia ataupun memang confirm tak halal. Yang itu memang diharamkan. Satu lagi contoh, ubat batuk. Ini antara ubat yang aku tengok selalu disalahguna. Sepatutnya, ubat batuk ni tak ada masalah kalau kita pakai dalam dos yang dibenarkan. Yang jadi masalahnya bila kata ada yang teguk satu botol tu sebabnya diorang nak rasa terawang-awang. Yang tu confirm haram dan juga dilaknat. Aku ada sediakan link untuk korang baca penggunaan ubat yang halal ataupun haram. Dan untuk isu kali ni, korang boleh rujuk muka surat 31 ke atas. Kalau kata nak sembang, memang panjang dan aku pula bukan ahli yang sepatutnya huraikan benda ni untuk korang. Cumanya dengan pengetahuan asas. Aku cuba untuk bagi korang tak confuse. Pada Makcik Afifah, saya nasihatkan tak payahlah nak sentuh ilmu-ilmu yang kita sendiri tak jelas. Kena ingat, kita bertanggungjawab atas apa yang kita cakap dan kalau kata benda tu memudaratkan orang lain, sebagai contoh, ada pesakit yang tak nak ambil ubat lepas dengar apa yang makcik cakap. Sedangkan fatwa dan juga garis panduan Islam jelas mengatakan sesuatu ubatan tu kita boleh ambil. Menjawablah makcik nanti. Kalau nak bagi penerangan, tak ada masalah. Bagi penerangan selengkapnya. Sebagai contoh, macam yang selalu kita dengar ataupun yang diterangkan oleh Ustaz Azhar Idrus, ataupun kalau kata kita pergi ke website Mufti Wilayah. Aku payah nak refer dekat tempat lain sebab takut
kalau kata dia punya penjelasan tu jadi lain. Last kali nasihat aku, tak payahlah follow orang-orang yang korang rasa macam tak mendatangkan faedah. Bukan apa, takut pendapat-pendapat orang ni mengelirukan. Dan akhir kata pepantun, ladang luas tanam jagung, kebun kecil tanam kentang, ilmu secalit lagak segunung, adab setitik bingai segantang. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.